Sungguh ajarlah untuk setiap kami tetap percaya kepada Tuhan. 主啊，是的，你教导我们都要信靠你。 Di tengah-tengah perjalanan iman kami di tengah dunia ini. 在我们在世上的信徒的信心里程当中， Tidak mudah ya Tuhan, 这是不容易的， tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk kami terus percaya kepada Tuhan. 但不表示我们不能够信靠顺服你。 Dan kepercayaan itu dibentuk, dididik oleh didikan Tuhan melalui ibadah kami. 那么这样的那个信靠顺服，是你接着每次聚会教导我们的。 Karena itu ketika hari ini Tuhan boleh mengundang kami dan kami meresponi undangan Tuhan. 因此，今天当你呼召我们，让我们都回应你呼召的时候， Dan biarlah melalui firman yang akan kami renungkan, kami terus diajar, dididik oleh Tuhan. 并接着你所传讲的信息，让我们愿意被主教导，被主管教。 Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. 主啊，求你对我们每个人说话， Kami siap mendengarkan. 我们预备心聆听。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉靠主耶稣名，我们祷告和感谢。 Amin. 阿门。 Shalom jemaat kasih dalam Tuhan. 各位弟兄姐妹们， Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa. 非常高兴今天我们能够相见。 Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kisah para rasul. 我们今天要接着讨论有关于使徒行传。 Dan hari ini masuk di dalam kisah para rasul 5 ayat yang ke-26 sampai 42. 那么今天是进入使徒行传第5章26到42节。 Saya akan mengajak kita membaca bahasa Indonesia dari ayat yang ke-26 sampai 32. 我邀请大家用印尼文阅读26节到32节， Nanti 33 sampai 42 Ibu Yvonne di dalam bahasa Mandarin. 然后33节到42节只用中文来阅读。 Kita akan baca secara bergantian bahasa Indonesia 26 sampai 32, saya terlebih dahulu. Kemudian pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Mereka membawa rasul-rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Lalu imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantung dia pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. 第33节，公会的人听见就极其恼怒，想要杀他们。但有一个法利赛人名叫加玛列，是众百姓所敬重的教法师，在公会中站起来，吩咐人把使徒暂且带到外面去，就对众人说：“以色列人啊，论到这些人，你们应当小心怎么办理。从前丢大起来，自夸为大，服从他的人又有400，他被杀后，服从他的人全都散了，归于无有。此后报名上册的时候，又有加利利的犹大起来，引诱百姓跟从他，他也灭亡，服从他的人也都失散了。现在我劝你们不要管这些人，任凭他们吧。他们所谋的、所行的，若是出于人，必要败坏；若是出于神，你们就不能败坏他们。恐怕你们倒是攻击神了。公会的人听从了他，便叫使徒来把他们打了。又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。他们就每日在店里、在家里不住的教训人，传耶稣的是基督。 Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara tentang ketaatan. 那么今天我们要讲的主题是关于顺从。 Ketika kita bicara tentang ketaatan, sebelum kita bicara tentang hal-hal yang masuk ke dalam firman Tuhan. 那么我们讲关于在没有讲到上帝话语之前，我们来想想什么是顺从。 Maka ketika kita bicara tentang ketaatan, satu sisi kita berhadapan dengan sebuah pemahaman bahwa ketaatan itu adalah kunci untuk sebuah pertumbuhan rohani seseorang. 而且我们也意识到，顺从呢是属灵灵命成长的一个关键。
Sehingga setiap atau sejak kita percaya pada Tuhan sampai sekarang kita terus berjuang untuk kita taat supaya rohani kita 自 bertumbuh. 从我们接受主做我们救主，直到如今，我们都尽量的要顺服上帝。 Tetapi mungkin kita berada di dalam posisi yang kedua. 可能我们在是第二个情况当中， Bagaimana kita merasa nggak mungkin lah Muse, saya ini bisa taat 100% kepada Tuhan. 他说：“牧师，不可能吧？我要怎么样的100%的顺服呢？ Oke lah saya taat, tetapi ketaatan saya adalah ketaatan yang sebagian. 但是我是知道的，但是我的顺从是部分的顺从。 Tetapi ada orang yang berkata ketika engkau taat sebagian, sesungguhnya engkau tidak memiliki ketaatan. 但是有人说，如果你是部分的顺从，那么就表示你完全不是顺从的。 Dan kita mengalami dilema itu, dilema ketaatan apakah 100% ketaatan pada Tuhan atau sebagian yang orang menunjukkan itu bukan juga ketaatan. 因此，我们陷入一个困境当中，我们是100%的顺从上帝，还是部分的顺从？ Dan Bapak Ibu itulah yang bisa kita lihat hari ini. 而是这是我们今天可以看到的。 Ketika kita melihat latar belakang kisah ini, maka dilatar belakangi oleh dua kisah. 如果我们看到这些画面的一个背景的时候，我们看了这是两件事。 Dimulai dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya. 那么在从第3节当中，当使徒医治那个生来就是瘸腿的人， Orang yang sudah usia 40 tahun, dalam satu titik Tuhan pakai Petrus dan Yohanes untuk menyembuhkan dia. 他已经40多岁了，但是上帝使用使徒和那个约翰和保罗来医治他。 Tetapi sisi yang lain adalah Kisah 4 ayat yang keempat, ketika jumlah orang itu percaya kepada Tuhan, 5.000 laki-laki percaya pada 那么 Tuhan. 另一个事件是在使徒行传第3、4节，就是有超过5000个人相信主耶稣。 Baik Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh ataupun 5.000 orang bertobat, maka kita bisa katakan ini sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. 无论是上帝使一个瘸腿人痊愈，或者是500多个人信靠神，我们这些就讲说这是好的，是荣耀的。 Kalau sebuah tindakan yang baik, yang mulia, normalnya perbuatan itu dihormati atau minimal diterima kasihkan, ucapan terima 那 kasih. 么如果是认为是好的或是荣耀的，那至少呢我们是能够接受的。 Bapak Ibu pernah bantu orang, terus 你 kita 曾经帮助过人吗？ umumnya kita ketika bantu orang, orang ucapkan terima kasih sama kita. 一般上我们帮助人的时候，人家会对我们说谢 Bahkan 谢。 konsep kita juga seperti itu. Kita tolong orang, setidaknya orang senyum atau terima kasih pada 所以我 kita. 们的观点就是这样：当我们帮助别人的时候，人家会说谢谢，或者至少是对你微笑。 Tetapi berbeda dengan halnya para rasul ketika mereka dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Ketika 5.000 orang bertobat, tetapi mereka bukan dihormati tetapi diadili. 但是对于使徒却不一样的。当他医治一个生来就是瘸腿的人，或是有5000多个人信靠上帝，他们这样的善行呢，他们却不接受，甚至要对他下手， Sehingga mereka setidaknya menghadapi 2 pengadilan mahkamah agama waktu itu. 以致他们经历了2次的公会审判。 Itu yang bisa kita lihat di dalam pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. 这是我们能够从第4章第1节到22节看到的。 Kemudian Kisah Para Rasul pasal 5 hari ini yang kita renungkan adalah pengadilan yang kedua. 那么今天呢，我们所读的第5章第26节到40节是第2个审判。 Bapak Ibu, bagaimana gambaran kita tentang mahkamah agama yang mengadili para rasul? 我们对于公会审判这些事情的时候，我们只是看法是怎么样的？ Maka jumlah Sanhedrin waktu itu sekitar 71 orang 那么当时的公会成员大约是71人， yang terdiri dari 3 golongan. 是3个队组成的。 Golongan pertama adalah golongan para penatua, para orang awam yang secara sosial mereka terpandang. 那么第一个阶层就是一些长老们，长老们是一些那个代表那个社会人士的。 Golongan kedua adalah imam besar. 那么第2个阶层就是大祭司。 Golongan yang ketiga adalah para orang-orang Farisi yang tahu Taurat. 那么第3个是知道律法的一些文士。 Kita bisa bayangkan para rasul ini diperhadapkan kepada 71 orang ini. 所以我们看到使徒们就面对了这71个人的审判。 71 orang yang pernah di dalam waktu sebelumnya juga mengadili guru mereka. 而且这些71个人在之前不久也是审判了他们的主。 Sehingga ketika kita melihat bagian ini, maka bagaimana situasi para Sanhedrin ini?
所以我们看到这个公会的人的一个情况是怎么样的。 Maka digambarkan di sana mereka sangat tertusuk hati mereka. 那么那个时候，他们觉得那个很扎心，或是极其恼怒。 Tertusuk hati bukan sakit hati ketika ditolak cintanya. 很扎心，并不是心痛的关系。 Tetapi tertusuk hati itu gambaran dari Meyer Anti Commentary berkata gini, mereka menggertakkan gigi bukan karena kedinginan. 那么这里所谓的很扎心，就是他们讲的是咬牙切齿，并不是因为冷的关系。 Mereka seperti digergaji, dipotong seperti dengan gergaji. 他们仿佛被锯，好像用锯子锯他们一样。 Bapak Ibu pernah potong kayu pakai gergaji? 你们曾经用锯子锯木头吗？ Kalau masih ingat bentuk gergaji itu dia bentuknya gerigi. 所以我们看到锯子是有一些齿的牙齿的。 Apa bedanya pakai pisau dengan pakai gergaji? 那么用刀或者是跟用锯子有什么不一样呢？ Kalau pakai pisau itu satu bagian yang sama, tinggal masuk, tarik. 那么用刀的话，就是同样的，你怎么样进就怎么样出。 Tapi kalau gergaji itu di maju, mundur, bentuknya juga beda. Maju lagi, mundur lagi. 所以如果用锯子的话，你怎么样进去跟出来是不一样的。 Sehingga sebuah kiasan dari kemarahan yang sangat menusuk dan menyakitkan bagi mereka. 所以这样一个比喻表示了他们非常的恼怒或者非常的扎心。 Sehingga bisa bayangkan ketika 71 orang ini berdiri melingkari para rasul, mereka yang tertusuk hati dari pengajaran para rasul itu. 所以我们看到这71个人围着使徒们站在那里，他们觉得很扎心。 Kira-kira apa dakwaan yang diberikan kepada para rasul? 那么大概他们的指控是什么呢？ Dakwaan mereka cuma satu sebenarnya. 他们指控只有一个， Mereka mendakwa para rasul karena para rasul memberitakan tentang Yesus Kristus. 他们指控这些使徒们，因为使徒们宣讲关于耶稣基督。 Kenapa memberitakan tentang Yesus Kristus itu adalah sebuah masalah yang harus dibawa ke pengadilan. 因为他们如果宣讲耶稣基督的话，这件事情是必须带到公会的。 Para rasul ini bukan korupsi yang harusnya diadili. 这使徒们并不是一些贪污被捉， Bukan salah mengambil kebijakan sehingga harus mempertanggungjawabkan kebijakannya. 或是采取一些行动，并且对这行动负责任的。 Bukan melakukan pemberontakan seperti ayat yang kita baca. Bagian sebelumnya ada orang-orang yang melakukan pemberontakan, bukan. 也并不是前几章里面所做的反叛。 Tetapi digambarkan mereka diadili karena mereka selama ini didapati sedang mengajarkan tentang Yesus itu. 当时他们被指控，是因为他们一向以来就是在宣讲关于耶稣基督， Dan tuntutan mereka cuma satu juga. 而且他们要求这个， Kalau mau aman, situasi mereka tidak mau diganggu, hentikan pemberitaan itu. 如果他们要觉得平安，不再有这样的事情发生，他们就要停止宣讲关于耶稣基督。 Kalau Bapak Ibu jadi para rasul, pilih mana? 如果你们是使徒们，你们怎么选择？ Tuntutannya cuma satu, hentikan pemberitaan. 他的要求是一个，停止讲关于耶稣基督。 Mau pilih terus, beritakan. 你要继续的要宣讲主耶稣， Atau hentikan pemberitaan tentang Yesus. 或是停止宣讲关于主耶稣。 Apa sih konsekuensinya? 他们的后果是什么呢？ Setidaknya 4 konsekuensi hukuman. 至少有4个后果。 Yang pertama adalah pencabutan status. 然后首先是撤销他们的身份。 Mereka sebagai orang Yahudi, ketika para pemimpin mahkamah agama ini mencabut status mereka sebagai orang Yahudi. 他们是犹太人，当他们撤销他们的身份的时候，他们就不能做犹太人。 Mereka mungkin masih bisa tinggal di Yerusalem atau di Israel. 他们可能还能够住在耶路撒冷或是以色列， Tetapi mereka dianggap sebagai orang asing di tanah mereka sendiri. 但是他们在本地里面被称为是外邦人， Atau mereka mengalami hukuman fisik. 或者他们受到肉体的刑罚。 Kalau gambaran di dalam ayat yang kita baca, mereka dicambuk entah berapa kali. 就好像刚才我们所经文里面，他们被鞭打， Dicambuk, 被鞭打， sakit atau enggak? 痛吗？ Pakai sapu lidi aja udah sakit ya. 那么用那个藤条打你都会很痛了， Pasti bukan pakai sapu lidi dicambuknya. 肯定不是用那个藤条来打你。 Kemudian apa lagi yang terjadi? Pengucilan sosial. 另外一种情形就是社会的排斥。 Gambaran pengucilan sosial itu seperti orang yang sakit kusta bagi orang Israel.
那么社会排斥就好像一个犯麻风病的人， Orang yang sakit kusta bagi orang Israel nggak boleh bergaul di tengah-tengah orang yang sehat 因为 secara 当时犹太人是不能够跟别的人聚在一起的， mereka harus dibuang jauh. 他们必须要被隔离。 Kalau mereka mau melintas, mereka akan berkata, pinggir, pinggir, ini orang yang sakit kusta, orang yang najis di hadapan Allah. 如果他们经过的时候，他们大声喊说：“你们让路让路，因为是麻风病人要经过。” Bahkan penghukuman mati itu bisa mereka berikan. 所以那时候甚至他们会被判死刑， Dan itu peristiwa yang pernah terjadi dan akan terjadi. 而且这件事情已经发生了，还会继续的发生。 Bapak Ibu, peristiwa yang pernah terjadi hukuman mati kepada siapa? 那么曾经发生的事情就是犯死刑是对谁呢？ Tuhan Yesus. 就是主耶稣。 Ketika orang banyak berkata, salibkan dia. 当很多人说钉他十字架， Ketika orang berkata, bebaskan penjahat itu dan salibkan Yesus. 当很多人讲说释放那个犯人，而且钉主耶稣十字架。 Dan pasal yang ke-7 kita masuk pernah peristiwa yang akan terjadi adalah Stefanus yang dirajam dengan batu. 然后第7节将要发生，我们看到事情就是司提反被石头打死。 Jadi 4 kemungkinan ini sangat mungkin apapun terjadi. 所以这个4个后果呢是非常有可能性发生的。 Bapak Ibu, bagaimana jika kita berada dalam situasi seperti ini? 如果我们处在这样的情形当中，我们怎么样做呢？ Mungkin kita katakan, Musa, ya jauh-jauhkan. 我能说牧师远离我吧， Jauhkan dari semua mara bahaya itu. 然后远离一些的那个危险。 Oke lah, saya pikir mungkin kita tidak mengalami seperti para rasul, tapi saya coba mengajak kita berpikir bagaimana ketika kenyamanan itu kita miliki, apakah ketaatan kita tetap punyai. 我不是要求你们好像使徒们一样，但是当我们的舒适区被影响的时候，我们会怎么样？ Relativisme moral. 这个是那个道德相对的主义。 Bagaimana kebenaran itu dianggap tidak mutlak, tapi tidak absolut, tapi ya bagi saya benar, belum tentu bagi Anda benar. 那当真理被认为是不是绝对的，但是对于我对于你却是怎么样的？ Bapak Ibu pernah naik mobil, kita sudah arah kendaraan itu sudah betul, tiba-tiba ada motor yang lawan arah. 那么可能我们坐汽车，我们走的路是对的，但是突然间有一个摩托车反道而来， Kita klakson 我们就响 untuk 喇叭， ngasih tahu, salah Pak. 我们就对他说你走错了。 Bukan ibu-ibu doang yang sen kanan belok kiri, seperti bapak-bapak juga lawan arah. Seperti itu. 那么不只是那个女性，男性有时候带的孩子也是一样。 Kita klakson, salah Pak, dia lihat kita. 我们按喇叭跟他讲说你错了，他 Ketika dia lihat kita gimana? 当他盯着我们怎么办？ Melotot. 他是瞪着我们， Saya nggak bisa melotot. 我不能够 Jadi 瞪 jangan 着别人， tunjukkan Musa, tunjukkan melotot itu gimana? Nggak bisa. 我不能够瞪着人。 Tapi melotot, bukan hanya melotot, mungkin dia misu, marahin kita, mencaci maki kita. 而他们不只是瞪着我们，可能他们会骂我们。 Bahkan mungkin dia katakan, memang tanam nenek moyang lu. 那么这是你的公公婆婆的道路吗？ Mau-mau gua mau lewat arah atau lawan arah. 那么随我心意吧，我要顺道而行，或者反道而行。 Bapak Ibu, kita berhadapan dengan relativisme moral di mana kita berpikir bahwa saya benar, belum tentu pendapat orang setuju dengan kemutlakan kebenaran itu. 所以我们面对了道德相对的主义，我们都认为是对的，对于别人不一定是对的， Krisis identitas dan nilai diri. 而且是有一个那个身份上的一个危机。 Seberapa banyak orang-orang yang mengalami namanya krisis identitas? 我们有多少人经历了身份的危机呢？ Kemarin saya bersyukur bisa ikut apa kemarin sih Ajan? Oh EPC, EPC. 昨天我参加了这个EBC， 就是企业和专业人士的一个聚会， Untuk para profesional. 就是为了这些专业人士所设的。 Saya sengaja nggak tulis PDT di depan nama saya. 我故意的在我的名字上面不要称为牧师。 Jadi saya duduk di sebelah kanan seorang bapak itu tanya, Pak bisnis apa? 那个我就坐在一个弟兄旁边，他 Saya 问 mau 我 jawab 我是从 bisnis 事什么 jiwa sih Pak.
我反 Enggak lah 而 ya. 跟他讲说，我的生意是一个 Tapi 关于灵命的。 dalam salah satu sesi di EPC itu berkata gini, banyak orang sekarang kalau mau curhat itu bukan kepada orang, 那么在这个讲座这边呢，很多人讲说，现在我们要倾吐心事，不是对人倾吐， tapi curhatnya kepada ChatGPT. 而且是对 ChatGPT 来倾诉。 Nah, Bapak Ibu belum tahu ChatGPT kan ya? 你们知道什么是 ChatGPT 吗？ Jangan, kalau tahu nanti chatnya sama ChatGPT. 你们不要去找你们不要知道什么是吧？要不然你们以后倾吐的对象就是 ChatGPT。 Kenapa? 为什么？ Karena kalau curhat sama orang, orang itu kadang mulutnya bisa ember. 如果因为我们对别人倾吐的时候，可能他的会将我们的话传给别人 Jangan 听。 kasih tahu ya, ini pribadi. Iya, iya. 你不要告诉别人，因为这是我的私事。 Jangan kasih tahu ya, itu pribadi. 你不要告诉别人，因为是他的私事。 Sehingga akhirnya nggak ada yang dipercaya dan akhirnya ChatGPT. 以致呢，人已经不再相信别人，以致跟那个 ChatGPT 倾 Berapa 吐。 banyak orang yang mengalami krisis identitas 有多少人经历了身份上的危机， yang akhirnya menimbulkan kita tidak lagi memiliki ketaatan. 以致引起让我们不再有过顺从的生活。 Materialisme dan gaya hidup konsumtif. 那么物质主义还有那消费主义呢？ Bapak Ibu, dulu waktu saya kecil, para hamba-hamba Tuhan ilustrasinya kita materialisme itu cemburu lihat tetangga beli kulkas baru. 那么那些物质主义就是当我们看到邻居买一个新的那个冰箱的时候，我们觉得很妒忌。 Tapi sekarang kita tahu tetangga beli kulkas baru kan nggak perlu nungguin di rumah, nengok jendela, sudah itu ya, oh dia baru beli kulkas baru, nggak perlu tuh. 那么现在呢，我们不需要靠那个经过窗口去看他是不是有买新的那个冰箱。 Kita tinggal lihat berteman dengan media sosialnya, 我们只要看着媒体， kemudian dia upload kulkas baru, kita katakan beli kulkas baru. 然后我们就看到能够去找要买冰箱，我们就能够买冰 Kita 箱。 lihat dia jalan-jalan, dia foto, karena sekarang apapun difoto. 我们看到他去走走的时候，一直的拍照。 Kalau bahasa anak saya, makanan foto duluan makan. 那么对我孩子呢，就是先拍照，然后再吃， Jadi apapun difoto, 什 makan 么都 foto. 吃，食物吃也拍照。 Sehingga kita bisa lihat status orang tetangga kita dan kemudian kita berkata, "Pa, tuh beli kulkas baru." 那么我们就能够看到我们的邻居的身份，哦，原来他买了新的冰 Kulkas 箱。 kita sudah beres tuh, Pa. Emang Beli yang nggak ada esnya. 我们的冰箱已经聚满了冰，我们就买一个没有堆积冰块的那个冰箱。 Kalau nggak ada esnya kan jadi kulka ya. 如果没有冰的话，就变成一个橱了。 Bapak Ibu, banyak hal di tengah-tengah situasi yang kita baik-baik saja menuntut kita untuk berhadapan dengan dilema ketaatan. 那么有些事情我们原本是好的，但是却叫我们面对了有关于这个那个困境的问题， Atau mungkin situasi ini. 或者是这样的情况。 Ini situasi bukan tahun 60, 这情形不是60年代， tetapi situasi yang terjadi 1 bulan lebih ini. 就是发生在1个月前的事。 Di Cidahu, Sukabumi, ketika anak-anak remaja itu sedang retreat seperti itu ya. 就是在苏格布米当这年轻人他们在退休的时候， Kemudian ratusan orang datang dan kemudian membubarkan dan mengusir mereka pulang. 然后100多个人就来到他们当中，赶上了他们， Bahkan salib diturunkan. 而且他们的十字架也被取下来。 Sayangnya hanya 8 yang ketangkep. 那么有8个人被捉。 Kalau kita dalam situasi itu, kita lagi retreat GKI Karawaci, tiba-tiba datang tuh orang-orang. 如果我们那个卡拉瓦基的归堂在进行退休会的话，突然间有人进来的时候， Suatu hari waktu saya remaja, pernah panitia itu menstimulasi kami para remaja. 那么当我还是少年的时候呢，我们参加这个少年聚会的时候， Tiba-tiba ketika praise and worship mulai di malam itu, dan kemudian tiba-tiba ada segerombolan orang datang bawa senjata. 就是当一个领唱的他在领唱的时候，有人拿着那个武器进来， Dan kami diperadakan mau tetap percaya pada Tuhan atau menyangkal 而且我 Tuhan. 们面对着他，我们要继续的相信主耶稣基督吗？ Atau mungkin yang kedua kejadian di Depok. 或者是第二个情况发生在代宝， Sebuah gereja yang sudah punya izin, 一个教会已经有准证了， tinggal bangun, 只要立起来， ditolak pendiriannya.
而且他们的这个居民就拒绝他们建造教会。 Rada susah ya, belum ada izin, diminta izin. 就是很困境吧，没有准证，叫我们申请准证。 Sudah ada izin, ditolak bangun. 现在已经有准证了，被拒绝，被拒绝建造。 Kalau kita menghadapi dilema ini, apakah kita tetap taat? 当我们面对这样的困境的时候，我们是否选择还要顺从？ Bagaimana jika kita berada dalam situasi ini, di dilema ketaatan itu? 当我们面对这样的困境的时候，我们怎么办呢？ Apakah kita tetap taat pada Allah atau taat pada dunia? 我们是否选择顺从上帝，还是顺从世界？ John Yates berkata gini, 那么 John Yates 这样子说： ketika kita menderita kehilangan dan pertentangan karena iman kita, 当我们因信仰遭受一些损失或反对的时候， kita dapat bersuka cita sebagai orang percaya yang layak menderita karena nama Yesus. 我们作为信徒呢，我们要配得因着耶稣的名而感到喜乐。 Jika Anda menderita, mungkin Anda memang, dia katakan, benar-benar orang Kristen. 如果你因这件事情受苦的时候，他说你可能就是一个真正的基督徒。 Mudah nggak? 容易吗？ Nggak mudah. 不容易。 Fair-fairan aja saya berkata nggak mudah. 我很坦白说，是不容易的。 Tetapi kalau Allah izinkan penderitaan itu kita alami, 但是若上帝允许这样的困难临到你的时 dan 候， kita tetap di dalam ketaatan obedience dengan Allah itu, 而且我们面对了这个顺从的困境， John Yates berkata, mungkin Anda benar-benar orang Kristen. 那么John Yates 想说，可能你是真正的是一个基督徒。 Sehingga yang pertama kita baca sama-sama. 你知道第一点，我们一起来读。 Dilema ketaatan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dilema ketaatan terjadi ketika kenyamanan atau penderitaan menantang kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap taat atau berbalik dari iman? 当我们面对那个顺从的困境的时候呢，当我们的舒适区，或者是我们的面对一些痛苦挑战的时候呢，我们是否对上帝还是忠心？我们是否坚持到底，或者是背弃信仰？ Yang kedua, 第二， dalam ayat yang ke-29 Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. 那么在《使徒行传》第5章29节说，使徒保罗回答说：“顺从神，不顺从人是应当的。” Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus itu sebenarnya pernah dia nyatakan di dalam Kisah pasal 4 ayat 那 yang 么 ke-19. 使徒保罗说这句话，就当这发生在第4章的时候， Di dalam pengadilan yang pertama Rasul Petrus berkata kepada orang-orang saat itu, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? 当他们第一次受审判的时候，使徒保罗就问他们是顺从人还是顺从神。 Tetapi di dalam pasal 5 ayat yang ke-29 dia berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. 但是呢，在第5章29节，使徒保罗对他们说：“要顺从神，不顺从人是应当的。” Kalau kita lihat di dalam bagian ini, kayaknya kata taat itu mirip atau sama kata aslinya. 然后我们看到这里所谓的顺从跟原文是一样的。 Tetapi Bapak Ibu, saya coba mencari apakah kata ini sama ketika pasal 4 ayat 19 dengan pasal 5 ayat yang 我 ke-29. 就在寻找这所谓的顺从，在第4章跟第5章是否是一样的意思。 Maka ternyata di dalam pasal 4 ayat yang ke-19, taat di sana menggunakan kata akowo. 但是在第4章里面，所谓的顺从是阿佛我， Yang berarti mendengar. 意思是听见， Lebih dari sekedar mendengar secara fisik. 这超过只是用肉体的听觉， Tetapi memperhatikan, menaati, mengikuti. 而是要遵从，要遵行出来。 Akowo itu bukan hanya mendengar dengan telinga. 那么阿佛不只是用耳朵来听， Tetapi mendengar dengan hati yang siap untuk taat. 而是有一个愿意遵从的心去听。 Bapak Ibu, seringkali kita bergumul, bukan kita lah ya, saya seperti itu ya. 很多时候我们在挣扎中，不只是我，还有你们， Bergumul dengan anak. 就是因着孩子而挣扎。 Saya kasih contoh. 我设个比喻， Tapi jangan keluar dari ruangan ini ya. 但是不要传出去。 Saya kasih contoh, misalkan kalau saya suruh anak saya mandi deh. 我做一个比喻，如果我叫孩子洗澡， Felix mandi, 我说孩子洗澡， sudah malam. 已经晚了， Dia jawab apa? 他怎么回答？ Yes, papa mandi. 是的，爸爸洗澡。
Sambil handphonenya di tangan, dia jawab, "Ya Papa mandi." Dia sambil buka bajunya. 他一边拿着手机一边说：“是的，爸爸洗澡，而且一边看手机一边脱衣服。” 5 menit saya nggak ngelihat gerakan tubuhnya itu yang kecil itu. 那么5分钟之后，我没有看到他有任何行动。10 menit juga nggak kelihatan. 10分钟之后也没有看见。 Dia tahu dia harus mandi. 他知道他要洗澡， Dia dengar dia harus mandi. 他也听见了他要洗澡， Tahu. 他知道。 Tapi hatinya berkata, "Yes, nanti mandinya. Sekarang main dulu." 但是他的心说：“待会洗澡，现在呢我玩游戏。” Tetapi akowo di sini bukan hanya sebatas mendengar tahu, tetapi hatinya punya kerinduan untuk taat. 这里的阿哥不只是听见知道要行出来，他的心也有这样的意思去行出来。 Bapak Ibu, seringkali dalam hidup kita sebagai orang Kristen juga kita mendengar untuk hal-hal yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, tahu kok. 我们作为基督徒，我们的时候也听见了上帝吩咐基督徒应该做的事情，我们都知道。 Tapi apakah hati kita mendengar dengan hati yang meresponi dengan ketaatan? 但是我们是否用回应的心去回应上帝的话语？ Belum tentu. 不一定。 Bapak Ibu sudah berapa ratus kali dengar khotbah, sudah berapa ratus kali dengar, tetapi berapa ratus kali hati yang taat. 你有多少次听上帝的话语，多少次听到上帝的真理，但是有多少次你遵行上帝的真理？ Jangankan Bapak Ibu, saya juga bergumul itu. 不只是你们，我也在挣扎中。 Tetapi Petrus berkata, kami mau akowo, mendengar dengan telinga kami apa yang Tuhan perintahkan dan hati kami taat. 那时候保罗说，我们要听见上帝的吩咐，并且有心要去遵行出来。 Tetapi bagaimana dengan pasal 5 ayat yang ke-29? 但是对于第5章第29节又是怎么样的？ Pasal 5 ayat yang ke-29 taat di sana menggunakan kata petharcheo. 那里的是被他接我。 Petharcheo itu menggunakan 2 kata, berasal dari 2 kata. 这句话呢是由2个字根组成的。 Yang pertama adalah petho, 第一是白骨， meyakinkan, 就是让人信服， mempercayai, 就是信靠， tunduk kepada karena diyakinkan. 而且完全的屈服他所深信的。 Arche itu bicara tentang otoritas, pemerintahan, kekuasaan. 那么这是关于权威、关于政府、关于权力， Sehingga tunduk secara sadar, aktif dan penuh keyakinan kepada otoritas Allah. 因且完全有意识的去顺服上帝的，而且就是蛮有信心的去遵从上帝、顺服上帝的权威。 Jadi saya sedang berpikir kenapa pasal 4 ayat 19 Petrus menggunakan kata akowo, sedangkan di dalam bagian dia menggunakan kata petharcheo. Apa jembatannya? 那么现在我也是看看第4章所用的那个原文跟第5章所用的原文为什么不一样。 Sehingga Rasul Petrus dan para rasul berkata, kami mempercayai akan otoritas Allah yang telah memberikan tugas dan kami taat. 一次呢，他们讲说，我已经完全信靠上帝的主权，他把这样的那个任务赐给我们。 Maka di dalam persiapan saya menemukan ada satu jembatan yang indah di situ. 一次当我在准备讲道的时候，我看到有一个桥梁。 Kenapa akhirnya ada kekuatan ketaatan yang lebih ekstra lagi dimiliki oleh para rasul? 一次呢，为什么上帝赐予他们额外的力量，让给那些使徒们？ Ketika para rasul secara khusus Petrus mengalami bagaimana Allah yang berotoritas itu. 一次呢，使徒彼得他经历了上帝的主权。 Bapak Ibu masih ingat khotbah Musa Petrus minggu lalu? 你们还记得上个礼拜牧师的讲道吗？ Khotbah tentang apa Musa Petrus? Ananias, Safira kan? 是阿拿尼亚和撒非拉。 Ketika Petrus berkata, Ananias, kenapa kamu mencobai Tuhan? 当时彼得讲问阿拿尼亚，为什么你试探上帝？ Peristiwa itu adalah momen bagaimana Rasul Petrus dan para rasul melihat Allah itu bukan jauh, kuasanya bukan tiada lagi, tetapi tetap berkuasa kepada orang yang taat dan orang yang tidak taat. 而且从那里我们可以看到上帝的主权，上帝是蛮有权威的。 Sehingga dia berkata kami harus lebih taat kepada Allah itu.
以致他讲说，你们要更加的顺从那个真神， Allah yang punya otoritas itu 是蛮有权威的上帝， lebih daripada otoritas yang dimiliki oleh manusia setinggi apapun. 比起任何高位的一个人的权利。 Matthew Henry di dalam tafsirnya berkata Allah telah memerintahkan mereka untuk mengajar dalam nama Kristus. 那么另外一个人他这样子说，上帝这些统治者的积极的反对上帝， Oleh karena itu mereka harus melakukannya. 以致他们必须要去遵行。 Walaupun imam-imam kepala melarang mereka, tetapi mereka harus melakukannya. 即使祭司长那个宗教领袖禁止他们，但他们继续要去做。 Para penguasa itu giat menentang Allah, tetapi para rasul harus melakukannya. 因为上帝命令这些使徒，他们必须要遵行出来。 Para pemimpin-pemimpin harus meminta pertanggungjawaban itu dan para rasul memberikan pertanggungjawaban itu. 而且这宗教领袖要他们承担责任，而且使徒们也能够负起责任。 Karena Allah memerintahkan mereka untuk memberitakan. 因为是上帝命令他们去传真理的。 Bapak Ibu, beberapa waktu ini saya sedang membaca 2 buku. 那么最近呢，我在读2本书。 Buku pertama yang saya baca adalah Follow Me, ditulis oleh David Platt. 那么第一本书是跟从我，是 David Platt 所写的。 Dalam salah satu bagian dari buku ini berkata gini, inilah kehendak Allah bagi dunia untuk menciptakan, memanggil, menyelamatkan, memberkati umatnya demi penyebaran kasih karunia serta kemuliaannya. 那么第一点就是，这是上帝对世界旨意，他是创造、呼召、拯救和赐福他的子民，为要在万国万民中传扬他的恩典和荣耀。 Kehendak ini tidak perlu ditemukan, kehendak ini harus diikuti. 这个旨意呢，不需要去寻找，只要去跟从就好了。 Kita tidak perlu bertanya-tanya tentang kehendak Allah karena kita diciptakan untuk berjalan di atas kehendak itu. 我们不需要去怀疑上帝的旨意，而是我们要被造，就是要行在这个旨意上。 Kita tidak perlu meminta Allah menyingkapkan kehendaknya bagi hidup kita. 我们不需要要求上帝揭示，像我们揭示他在我们生活中的旨意。 Justru 反相反的， setiap kita seharusnya meminta Allah untuk menata hidup kita selaras dengan kehendak yang telah Ia singkapkan kepada kita. 我们每个人都应该求神按照他所揭示旨意来整顿我们的生命。 Kita selama ini selalu bergumul untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidupku itu apa? 我们在很多时候在那个挣扎当中，我们所求的是什么？ Tetapi David Platt berkata, justru kamu meminta Allah menata hidup kita agar selaras dengan kehendak Allah. 那么 David Platt 就讲说，我们要求上帝呢来塑造我们，按照他的旨意。 Apa yang Allah kehendaki? 那么上帝的旨意是什么呢？ Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Rasul Petrus berkata, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. 那么在彼得后书第3章9节说，他要不愿有一个人沉沦， Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 乃愿人人都悔改得救。 Sehingga ketaatan adalah tindakan berserah diri. 所以顺从是完全的屈服， Yaitu ketika kita sebagai orang Kristen berkata, Tuhan bukan kehendakku Tuhan, 以致我们基督徒应该说，主啊，不要按我们的意思， tetapi kehendakmu. 而是按你的意思， Dan menyelaraskan tindakan kita dengan kehendak itu. 让我们的行为都按你的意思而行。 Ketaatan itu ditunjukkan dengan kita apa? 那么这样的一个要求对我们是怎么样的？ Dengan kita mendengar firman Allah dan bertindak berdasar firman-Nya. 就是我们聆听了上帝的话语，我们在行为上要遵从上帝 Sehingga 的 dengan 话。 kata lain tidak ada orang yang mempunyai tindakan ketaatan pada kehendak Tuhan kalau dia tidak pernah mendalami firman yang merupakan kehendak 以 Tuhan. 致呢，一个人如果没有经历上帝的真理，在生命当中，他就不能够遵行上帝的真理。 Kekristenan itu bukan bicara tentang hal-hal yang nujum. 那么呢，基督教不只讲说一个面上的事情。 Saya mau cari kehendak Tuhan, saya mau puasa, doa tanpa baca Alkitab, nanti Tuhan bisik kehendaknya dalam hidup saya. 我不愿意读圣经，但是我要寻求上帝旨意，我要上帝对我在耳边细细的对我说。 Apa bedanya dengan orang yang ke gua, bawa sesajen, minta petunjuk? 或者是一个人不愿意做什么东西，但是要求这些指示。 Kalau mau tahu kehendak Tuhan, dengar firman, bertindak berdasarkan firman. 如果我们要遵从上帝的话语呢，我们要聆听上帝的真理，并且要遵他的话而行。 Menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Allah. 我们的意念要符合上帝的意念。 Bapak Ibu, setiap kita punya keinginan.
我们每个人都有一些意念， Punya lah ya. 肯定是有的。 Kalau nggak punya keinginan agak bahaya tuh. 如果我们没有任何意念，是危险的。 Saya berapa waktu ini anak saya itu kelas 7 seperti saya mulai tanya, kamu ingin kuliah apa? 那么我的孩子已经7年级了，但是我就问他你要上什么大学？ Ya jawaban dia masih mau kelas 7 dia kata nggak tahu. 因为我想说，因为我还是在第7级，我不知道。 Nah nanti saya balik tuh pertanyaannya, kamu ingin apa? 那我就反过来问他，你想要什么？ Karena setiap orang punya keinginan. 因为每个人都有想要的东西。 Yang belum nikah punya keinginan menikah. 有还没有结婚的想要结婚， Yang masih karyawan ingin jadi bos. 有作为工人的要作为老板。 Yang apalagi ya, yang anaknya masih kecil ingin anaknya besar. 那么小孩子呢，想要成为大人。 Tapi mari kita menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Allah. 但是呢，我要将我们的意念符合上帝的意念。 Masih ingat khotbahnya Musa Petrus? 你还知道使徒彼得的讲道吗？ Doa itu seperti sebuah transaksi, bukan transaksi ya, bertukar dengan keinginan Tuhan tuh. 那么我们祷告呢，是跟上帝交换某些东西。 Tuhan, saya ingin menikah dengan perempuan ini, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan? 那么上帝啊，我想跟这个人结婚，那么这个到底是不是符合你的旨意？ Kalau bukan Tuhan jauhkan, 如果不是的话，请你远离； kalau iya Tuhan dekatkan. 如果是你的旨意，你就让我们能够 Jangan 成就。 terbalik doanya, kalau bukan Tuhan dekatkan, 如果不是相反的，如果不是，我 kalau 们就让 iya 他亲 semakin 近； Tuhan dekatkan. 或者是是的话，你就远离。 Kalau dia udah punya pasangan, putuskan. 如果他已经有那个配偶了，就让我们断吧。 Melakukan apa yang Allah minta untuk kita lakukan. 我们要行上帝要我们行的事。 Bapak Ibu, kalau kita lihat reaksi para pemimpin agama itu merencanakan pembunuhan, memberikan cambukan, tapi reaksi para rasul dan termasuk Rasul Petrus itu menarik. 所以我们看到呢，宗教领袖他们的行为就是鞭打那些鞭打人或是杀害人。 Apa yang dikatakan ayat yang ke-41, mereka bersuka cita. 那么第41节怎么说？他们蛮有喜了， Habis dicambuk, 他们被鞭打， dilepaskan, 然后被释放， punggung itu sudah luka-luka, mungkin berdarah, 他们的背部已经受伤，可能流血。 keluar dari pengadilan Mahkamah Agama dikatakan mereka bersuka cita. 但是他们从公会出来的时候，他们满心的欢喜。 Kenapa mereka bersuka cita? Karena mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. 因为为什么他们会有欢喜呢？因为他们觉得他们能够为上帝的名受苦是配得，他们有喜乐的。 Aneh nggak? 奇怪吗？ Unik kan? Tapi mereka tahu kenapa mereka menderita dan mereka bersuka cita. 我们不知道为什么他们受苦，但是却蛮有 Bahkan 喜乐。 bukan hanya bersuka cita, tapi mereka mengajar tiap hari di bait Allah, di rumah-rumah, memberitakan Injil tentang Yesus yang bukan dari Nazaret saja, tetapi Yesus yang adalah Mesias. 而且他们在每一天里面呢，都传扬主耶稣基督的名，传扬主耶稣是弥赛亚。 Sehingga ketaatan para rasul kepada Allah mengantar mereka mengalami penderitaan, pengadilan, namun mereka menjalani semua itu dengan sukacita. 而是呢，上帝拣选他们，为这样的事情去受苦，但是他们却满心有喜了。 Karena tidak semua orang dapat memilih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. 因为不是每个人选择顺从上帝，而不是顺从人， Apalagi berada pada situasi yang sulit. 更何况是面对困难的时候， Tetapi mereka memilih untuk taat. 但是他们选择要顺从上帝。 Bapak Ibu, buku yang kedua yang saya sedang baca adalah buku ini, buku lama. 那个第二本书是这本书，是一本旧的书。 Saya temukan di kantor saya plus perpustakaan, kalau Bapak Ibu mau pinjam boleh. 我这本书在我的办公室我找到，也在图书馆有。 Buku ini bercerita tentang Hudson Taylor, 那么这本书是讲关于戴德生， berjudul Kupatuhi Perintah Tuhan. 它的主题是我顺从上帝的命令。 Dalam salah satu bab diceritakan Hudson Taylor itu usia 20 tahun. 在有一段里面呢，是戴德生20岁所写的。 Kita 20 tahun ngapain ya? 我们在20岁是做什么呢？ Waktu umur 20 tahun mungkin kita masih mikir kuliah, lagi kuliah, mungkin PDKT, mungkin ngapain, berjuang untuk kerja, usaha. 在我们20岁的时候，我们可能想着要深造，或是选择要做些什么东西，或者要创业。
Tetapi diceritakan di usia 20 tahun, Hudson Taylor itu hati dan pikirannya dipenuhi oleh jutaan orang China yang mati setiap tahun tanpa Kristus dan tanpa pengharapan. 但是戴德生在20岁的时候，他的心思意念都是每年都有数百万的中国人死去。 Sehingga keinginan Hudson Taylor usia 20 tahun itu bagaimana caranya aku bisa sampai ke China dan memberitakan Injil Kristus 也 itu. 是戴德生20岁的时候，他讲说，我怎么样的能够去到中国，而且在那边传讲关于主耶稣基督。 Bahkan sempat dia berpikir dia ingin menjadi anak kapal, 所以甚至他想说，我要做一个船夫， bekerja di kapal. 就在船上工作。 Tetapi kemudian ketika dia bercerita kepada seseorang, orang itu berkata, enggak mungkin lah kamu itu cengkring, kurus. Kalau kamu naik kapal, jadi anak kapal mati itu di 那 tengah-tengah 么，但 lautan. 是呢，人家讲说不可能吧？你这么瘦，这么小，那么如果你做一个船夫，你就会死在船上。 Tetapi Hudson Taylor berkata gini, 但是戴德生这样子说， aku tidak terlalu mempersoalkan jalan menuju China. 我并不太在乎如何去到中国， Tetapi yang penting aku bisa sampai ke China. 重要的是我能够抵达中国。 Zaman itu belum ada pesawat, 那个时候还没有飞机， tetapi dia katakan aku punya hati dan pikiran kepada orang-orang China yang supaya mereka enggak binasa dan mereka dengar Injil. 但是呢，我的心思意念在于这些中国人，让他们不会沉沦，而是能够蒙恩得救。 Sehingga Bapak Ibu yang kedua kita baca sama-sama. 这 1, 是 2, 第二 3. 点，我们一起来读。 Dilema ketaatan muncul ketika kita dipanggil untuk rela berkorban dan tetap bersuka cita, bahkan dalam penderitaan, demi menunjukkan ketaatan kita dalam memberitakan Injil 那么 Kristus. 顺从困境的出现，是当我们被上帝呼召，即使在痛苦，还愿意去牺牲和满有喜乐，以表明我们在宣扬耶稣基督时的顺从。 Kita dipanggil untuk rela berkorban dan tetap bersuka cita, gampang atau susah? 上帝呼召我们要愿意去受苦，或者是去牺牲，是容易的吗？ Dan untuk taat, susah. 我坦白讲是很难的。 Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu Musa Petrus siarkan tulisan dari Pak Yesaya. 那 Kita 么 berapa 使 minggu 徒保 ini 使徒 mendoakan 彼得 beliau. 牧师把 Petrus 牧师前一段时间讲到关于那个有一段经文。 Jadi Pak Yesaya hampir 3 bulan ini dirawat 20 kali operasi seperti itu ya. Kemudian perutnya masih belum ditutup. 而且那个这关于这个叫耶赛亚的人呢，他已经经过数十次的那个开刀动手术，但是还没有痊愈。 Kemarin seorang jemaat WA saya dan bertanya, apakah tulisan itu untuk menguatkan kita, Musa? 那么他就问呢，这样的一个句话是为了要兼顾我们吗？ Enggak mudah. 不容易。 Saya dampingi istri waktu dirawat di rumah sakit 4 hari 3 malam saja, rasanya tambah 1 hari lagi saya yang dia opnam. 那么我曾经陪伴妻子住院了4、5天，但是我想说多一天呢，我可能也跟着住院。 Harus tiap malam tidur di matras yang hanya 50 cm. 每一天都要睡在一个那个垫子上， Dan saya pikir tidak mudah. 而且我认为是不容易的。 Tetapi satu kata saya tidak menemukan di tengah-tengah ketidakmudahan itu ketidaktaatan. 但是呢，我在这样不容易的情况当中，我找到一句话，就是不可以不顺从。 Saya juga tidak menemukan di tengah-tengah ketidakmudahan itu sebuah bukan pertanyaan tapi meragukan pertolongan Tuhan. 或者在这样不容易的时候呢，我找到一个不容易去顺从或是指导上旨意如何的。 Rela berkorban dan tetap bersuka cita bahkan dalam penderitaan enggak mudah. 我们愿意牺牲，即使在痛苦当中都要遵循上帝的旨意，那是不容易的。 Tapi bukan berarti tidak mungkin. 但并不表示是不可能。 Bapak Ibu ada sebuah lagu, Bapak Ibu tahu lagu ini? 我有这样的一首歌，你们知道这首歌吗？ Tahu lagunya? 你们知道这首歌吗？ Coba kita kayak main kuis. Kunci dasar. Kita coba nyanyi lagu ini ya kalau kita tahu. 我们来看看这首歌，你们大家都会唱吗？ Ku taat perintahmu. 我顺从你的命令。 Kalau Bapak Ibu tahu, kita nyanyi sama-sama. 如果你知道，我们就一起唱。
Bapak Ibu mungkin kita katakan, ya Musa dia kan rasul, pasti dia taat. 可能你会对我说，牧师他是使徒，肯定他能够顺从。 Musa kan hamba Tuhan, pasti Musa taat. 那牧师是主仆，肯定你也要遵从。 Enggak Bapak Ibu. 不是这样的。 Ketaatan itu tetap menjadi sebuah dilema pergumulan setiap orang. 那么顺服肯定是我们每一个人的困境的问题 Tetapi 所在。 kenapa kita bisa terus belajar taat sekalipun kecil mungkin ketaatan itu? 我们为什么要不断的学习顺服，即使是很小的可能？ Kita baca sama-sama. 1, 我们一 2, 起来 3. 读。 Ketaatan kita bukanlah soal kemampuan kita untuk melakukannya, melainkan karena anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan memampukan kita untuk taat. 我们的顺从并不在于我们有能力做到，而是因为上帝的恩典已经拯救了我们，并使我们有能力遵行上帝的旨意。 Saya berdoa biarlah kita di tengah-tengah apapun belajar minta anugerah Tuhan untuk kita taat. 我祈求上帝，无论我们在哪里，但愿上帝的恩典与我们同在， Bukan karena kita, 不是因为我们， tetapi karena Tuhan yang menjadikan kita taat. 而是因着上帝使我们能够顺从。 Kita berdoa. 我们一起祷告， Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. 主，我们感谢你。 Kalau bukan Tuhan, kami adalah orang-orang yang harusnya dihukum oleh 如 Tuhan. 果不是因为上帝，我们都是应该受惩罚的人。 Kalau bukan Tuhan yang beranugerah, tidak mungkin untuk kami taat, melainkan kami terus memberontak. 如果不是上帝施恩于我们，我们不可能能够遵从上帝，而是反叛上帝。 Kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kami, tidak mungkin kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus belajar untuk memiliki ketaatan. 如果不是上帝拯救了我们，我们就不可能有这个顺从的旨意。 Tetapi semata-mata karena anugerah-Mu ya Tuhan. 这一切都是单单因着你的恩典。 Kami terus diproses untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. 上帝一直塑造我们，让我们能够经过这个过程， Taat kepada kehendak Tuhan, 顺从上帝的旨意， taat untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan, 顺从的遵行上帝的旨意， dan taat untuk memberitakan kebenaran Tuhan di dalam hidup kami. 而且顺从的在生命中传扬主耶稣的旨意。 Terima kasih Tuhan. 主，我感谢你， Berkati setiap kami. 赐福于我们每一个人。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan berkati kita. 上帝赐福大家。